Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang berada di sini. Saya Siti Nur Zulaiha binti Muhammad Nurmansyah sebagai pengurus besar cawangan Klasik Atlet. Pertama sekali, saya merasa sangat gembira dan teruja kerana kita semua dapat menghadiri mesyuarat pada petang ini. Matlamat mesyuarat pada hari ini ialah untuk berbincang tentang pengagihan dana berjumlah RM1 juta kepada cawangan baru syarikat kita Klasik Atlet yang akan dibuka di Kota Kinabalu. Saya ingin mengingatkan semua, visi syarikat kita ialah menjadikan Klasik Outlet sebagai pengeluar baju batik terbesar di Malaysia. Dan misi syarikat kita ialah memperkenalkan lagi karya batik ke peringkat antarabangsa. Sebelum kita bermula, saya berharap semua pengurus akan melibatkan diri secara aktif dan memberi sepenuh tumpuan kepada idea-idea yang akan dibentangkan oleh pengurus lain sepanjang mesyuarat. Selain itu, saya juga berharap semua pengurus dapat memberikan penjelasan yang jelas tentang penggunaan dana yang dimohonkan dan juga bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang akan ditanya. Tanpa melengahkan masa, kita akan memulakan pembentangan mengikut urutan, iaitu pengurus keuangan Cik Kuen sebagai pembentang pertama, seterusnya pengurus pengeluaran Cik Fakrul, selepas itu pengurus pemasaran Cik Najib dan pengurus sumber manusia Cik Balkis. Akhir sekali, pengurus teknologi maklumat Cik Nicole. Pengurus keuangan Cik Kuen, silakan dengan pembentangan Anda. Baiklah, terima kasih kepada pengurus besar kita, Cik Zulaiha. Selamat petang dan salam sejahtera kepada pengurus-pengurus sekalian. Saya Haifang Naizu, selaku pengurus keuangan di cawangan baru kita yang terletak di Kota Kinabalu, Sabah. Bagi syarikat kita, Klasik Outlet, saya mempunyai pengalaman selama 5 tahun dalam memegang jawatan yang sama sebagai pengurus keuangan di cawangan Kuching, Sarawak. Bagi memulakan sesi permohonan dana kita pada petang ini, saya mewakili bahagian keuangan ingin membentangkan peruntukan bagi syarikat baharu kita. Berdasarkan laporan penyata keuangan, syarikat kita mempunyai peruntukan dana keuangan sebanyak RM1 juta. Saya telah membuat beberapa penyelidikan dan penilaian bahawa dana yang diperuntukkan adalah mencukupi bagi melaksanakan projek baru yang telah dirancangkan. Yang pertama, saya ingin memohon dana sebanyak RM288,000 untuk bangunan atau premis cawangan baru kita. Ini adalah sangat penting dalam usaha kita untuk memfokuskan proses-proses pengeluaran baju batik premium di suatu tempat. Hal ini juga mampu memudahkan komunikasi dan mengadakan mesyuarat antara jabatan pengeluaran dan jabatan atasan di satu bangunan yang sama, tetapi bahagian-bahagian dipisahkan menurut kesesuaian. Seterusnya, saya ingin memohon dana sebanyak RM90,000 bagi tujuan pembelian kenderaan. Saya bercadang untuk membeli van sebanyak 2 buah yang berjenama Toyota. Seperti kita sedia maklum, jenama Toyota merupakan salah satu jenama yang mempunyai kualiti dan ketahanan yang sangat baik. Dengan adanya van syarikat ini, penghantaran stok kepada kedai-kedai yang membeli dan mengambil stok baju-baju batik premium daripada kilang amat mudah. Seterusnya, saya ingin memohon dana sebanyak RM19,680 untuk membeli 10 unit set komputer, termasuk CPU, tetikus, dan papan pengunci yang bertujuan untuk memudahkan para pekerja syarikat kita, khususnya jabatan kami yang akan menguruskan hal-hal penyata keuangan syarikat. Harga bagi 10 unit CPU adalah RM18,000, 10 unit tetikus yang berjumlah RM180 dan 10 unit papan berkunci yang berjumlah RM1,500. Seterusnya, saya juga bercadang supaya syarikat kita membeli fail pejabat sebanyak 15 buah fail pejabat yang berjumlah RM90,000. Tujuan untuk membeli fail ini adalah untuk menyimpan kertas-kertas kerja dan dokumen-dokumen penting syarikat kita. Seterusnya, saya juga ingin memohon dana untuk perabot seperti almari penyimpanan fail, meja, dan kursi. Almari penyimpanan fail diperlukan untuk menyimpan fail syarikat agar fail syarikat dapat disusun dengan lebih teratur. Hal ini juga dapat memudahkan para pekerja untuk mencari dokumen semasa mesyuarat minit, rujukan, dan kerja-kerja yang lain. Saya bercadang untuk memohon 2 buah almari penyimpanan fail yang berjumlah RM400. Selain itu, saya ingin memohon 10 buah meja dan 10 buah kursi yang berjumlah RM3,100 bagi kegunaan pekerja kita dalam kerja harian dan untuk memastikan produktiviti pekerja dijamin dalam jangka masa yang lama dan secara tidak langsung meningkatkan prestasi syarikat Klasik Outlet. Akhir sekali,
Saya ingin memohon dana sebanyak RM760 untuk membeli 2 buah peti penyimpanan pejabat. Ini bertujuan untuk menyimpan keuangan syarikat, barang-barang yang berharga dan penting kepada syarikat, dan juga dapat mengelakkan berlakunya kes kecurian dan dapat memastikan barang syarikat dapat disimpan dengan baik. Itu sahaja daripada saya. Saya berharap pengurus besar kita, Cik Zulaiha, meluluskan permohonan dana di bawah jabatan saya yang berjumlah RM402.030. Terima kasih Cik Wen. Seterusnya pengurus pengeluaran Cik Fakul, sila teruskan pembentakan anda. Terima kasih kepada pengurus besar syarikat kita, Cik Siti Zulaiha. Selamat petang kepada Puan pengurus besar dan seterusnya kepada pengurus lainnya. Saya Muhammad Fakul Rizwan, selaku pengurus bagian pengeluaran telah melakukan penyelidikan bahawa pihak pengeluaran memerlukan dana sebanyak RM150.000. Seperti yang kita ketahui, produk kita iaitu batik film perlu kita hasilkan dengan menggunakan bahan seperti kain atau benang yang berkualiti tinggi. Oleh itu, kami pihak pengeluaran telah mengagendakan operasi dan menghasilkan produk batik film kita kepada dua. Pertama, kami akan membeli bahan mentah seperti kain dan benang yang berkualiti tinggi yang berjumlah RM50.000 untuk produktiviti kita dalam setahun. Dan ini juga akan kami gunakan untuk memastikan keselamatan setiap produk adalah terjamin dan dalam keadaan yang selamat. Oleh itu, setiap produk yang akan kita hasilkan dan dijualkan kepada pengguna atau pelanggan adalah semestinya berkualiti tinggi. Kedua, seperti yang pengurus kewangan Cik Wen bentangkan, lesen, alatan pejabat dan sebagainya akan diberi oleh pengurus kewangan. Oleh itu, kami pihak pengeluaran bertanggungjawab untuk menyelenggarakan setiap lesen dan alatan pejabat tersebut. Dengan ini, kami pihak pengeluaran akan menyediakan dana sebanyak RM100.000 sebagai persiapan sekiranya terdapat lesen atau alatan pejabat yang akan rosak. Pada masa yang sama, kami juga akan sentiasa menyelenggarakan setiap lesen dan alatan pejabat secara berkala setiap 6 bulan. Oleh itu, saya selaku pengurus pengeluaran ingin meminta untuk meluluskan dan membagikan dana yang berjumlah RM150.000 dalam besar untuk bagian penyelesaian pengeluaran agar setiap produk kita yang akan dihasilkan adalah bermutu dan berkualiti tinggi. Itu saya daripada saya. Terima kasih Encik Fakul. Baiklah, kita akan mendengarkan lagi pembentangan pengurus pemasaran Encik Najib. Silakan. Terima kasih pengurus besar Cik Siti Zulaiha. Salam sejahtera kepada semua para pengurus. Saya Muhammad Najib Zakwan selaku pengurus pemasaran bagi syarikat Classic Outlet. Saya ingin mengemukakan permintaan bajet sebanyak RM220.000. Bajet ini akan digunakan untuk menampung kos membayar berita dan pengiklanan di televisyen, iaitu melalui saluran Astro. Saya ingin mencadangkan agar syarikat kita mengadakan pelbagai jenis promosi seperti kad keahlian, potongan harga dan menggunakan sosial media sebagai platform utama kita mempromosikan syarikat kita. Selain itu, saya juga mencadangkan agar syarikat kita mengadakan promosi beli satu percuma satu untuk 1 minggu pertama butik kita dibuka di mana-mana tempat. Dengan mengaplikasikan visi syarikat kita iaitu menjadi pengeluar baju batik yang terbesar di Malaysia, manakala misi kita ialah memperkenalkan karya batik ke peringkat antarabangsa. Usaha ini untuk menarik minat para pembeli untuk berkunjung ke tempat kita. Justeru dapat mencapai objektif dalam mengekalkan pelanggan sekaligus meningkatkan jumlah pelanggan untuk berkunjung ke syarikat kita. Kos promosi ini adalah lebih murah, jimat dan efektif. Balik kepada duta, saya bercadang untuk mengambil Dahlia Rizal dan Eddie Ashraf sebagai duta kerana mereka berdua merupakan selebriti yang popular dalam kalangan rakyat maupun golongan belia. Ini sekaligus dapat meningkatkan jumlah pembelian produk kita. Upah adalah sebanyak RM10.000 seorang dan menjadikan kos upah menjadi RM220.000 seorang. Seterusnya, bagi pengiklan di televisyen pula,
saya memperuntukkan 15.000 termasuk aktiviti penggambaran. Pengiklan ini dapat membantu memperluaskan jenama dan karya batik keluaran syarikat kita. Bukan itu sahaja, pengiklan ini akan disiarkan setiap hari, terutamanya pada waktu malam. Kerana pada waktu malam peratusan penonton adalah lebih ramai berbanding waktu lain. Saya juga bercadang untuk menaja sebuah drama bersiri sebanyak 185,000 agar mereka dapat mempromosikan produk kita melalui pakaian yang mereka pakai sepanjang penggambaran. Penajaan ini akan membantu meningkatkan lagi tarikan terhadap masyarakat untuk berkunjung ke syarikat kita. Akhir sekali, syarikat kita perlu membuat tinjauan pemasaran bertujuan untuk memperoleh maklumat terkini mengenai keadaan semasa pemasaran. Selain itu, ia juga dapat membantu syarikat kita untuk melakukan ramalan mengenai potensi dan prestasi perkhidmatan kita dengan peniaga yang lain. Terdapat beberapa aspek yang digunakan dalam melaksanakan proses peninjauan ini seperti keperluan dan permintaan pasaran, pesaing terdekat, sasaran pasaran, kekuatan dan kelemahan produk sedia ada, dan saham pasaran. Bagi melancarkan projek pemasaran ini, satu kumpulan telah dibentuk, di mana terdiri dari 5 orang pekerja yang bertanggung jawab dalam merancang jalan kerja untuk melaksanakan projek ini. Kesimpulannya, Jabatan Pemasaran memerlukan kos sebanyak 220,000 bagi pengiklanan produk. Saya berharap pihak pengurus besar mempertimbangkan kos yang diminta dari pihak pemasaran. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang jelas, Encik Najib. Mari kita teruskan dengan pembentangan pengurus sumber manusia, Cik Balkis. Baiklah, terima kasih Cik Zulaiha. Saya akan teruskan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pengurus besar Cik Zulaiha dan pengurus-pengurus lain yang hadir pada masyarakat hari ini. Saya Balkis Syafiqah selaku pengurus sumber manusia Tasik Atlet akan membincangkan dana yang saya perlukan dalam aspek sumber manusia bagi cawangan baharu kita yang bakal dibukakan di Kota Kinabalu. Sebelum itu, saya akan menerangkan objektif utama saya dalam mesyuarat kita hari ini, iaitu untuk memastikan pengagihan sumber manusia dilakukan secara berkesan, untuk mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi, serta menjamin kebaikan pekerja sentiasa dijaga agar matlamat syarikat Tasik Outlet dapat dicapai seperti mana yang dirancang oleh Cik Zulaiha. Oleh itu, demi mencapai objektif, saya ingin mendapatkan komitmen Cik Zulaiha supaya membenarkan saya untuk melakukan beberapa perkara ini. Antara perkara tersebut adalah saya mencadangkan untuk mengambil seramai 35 orang pekerja baharu. Saya memutuskan untuk berbuat sedemikian kerana saya berpendapat bahawa pekerja-pekerja yang kita ada sekarang tidak mencukupi untuk menangani cawangan baharu kita dan mereka perlu diambilkan secara kondusif di setiap jabatan agar kerja-kerja yang dapat dilakukan dengan lebih cepat, teliti dan efektif. Pelantikan pekerja akan saya lakukan dengan menjalankan proses pemilihan kerja yang sesuai, termasuklah melalui perekrutan, pengedaran borang permohonan sama ada secara dalam talian atau luar talian, melalui ujian untuk proses pemilihan, mengadakan temu juga melakukan tindakan rujukan, dan terakhir adalah memberikan tawaran kepada mereka yang layak untuk memegang jabatan-jabatan tersebut. Oleh hal yang demikian, anggaran kos yang saya perlu sediakan pengambilan pekerja ialah 30,000 ringgit. Dan gaji permulaannya untuk setiap pekerja adalah sebanyak 1,400 ringgit sebulan, mengambil kira dasar gaji minimum pekerja. Ini bermakna jumlah keseluruhan gaji pekerja bagi semua jabatan adalah 49,000 ringgit. Bukan itu sahaja, saya juga bercadang agar kita memberikan pekerja-pekerja baharu ini latihan dan kursus yang cukup sesuai untuk bekerja. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan kemahiran serta pengetahuan mereka semakin berkembang supaya dapat melestarikan cawangan baru kita dengan cepat. Saya berpendapat bahawa latihan yang dianjurkan ini perlu dilakukan dari semasa ke semasa kerana dapat menggalakkan kreativiti dan inovasi pekerja-pekerja baru. Tambahan pula, mereka juga dapat mengetahui etika-etika dalam kerja dengan lebih mendalam sekaligus. Bajet yang diperuntukkan untuk pelatihan khusus pekerja adalah sebanyak RM36,000. Perkara terakhir adalah saya selaku pengurus sumber manusia juga perlu memberikan bonus kepada pekerja, iaitu memberi ganjaran agar mereka tetap memotivasi untuk meneruskan bekerja di klasik output. Kelebihan memberi bonus kepada pekerja adalah pekerjaan semakin berkualiti disebabkan semangat mereka. Anggaran bonus setiap pekerja adalah RM200 bagi setiap seorang yang jumlahnya sebanyak RM7,000 bagi 35 orang pekerja. Saya juga mencadangkan pekerja diberikan insurans untuk memberi perlindungan keselamatan. Kesimpulannya, saya memerlukan dana sebanyak RM122,000 untuk menanggung kos pengurusan sumber manusia seperti yang sudah saya nyatakan tadi. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya lebih terperinci Encik Balkis. Pembentang yang terakhir kita iaitu pengurus teknologi maklumat Cik Nicole, dipersilakan. Selamat petang dan terima kasih kepada pengurus besar kita Cik Siti Zulaiha dan juga bahagian pembukaan yang lain. Saya Nicole Janet Robin sebagai pengurus teknologi maklumat akan membentangkan mengenai keperluan teknologi maklumat dalam perniagaan batik kita dan dana yang diperlukan untuk teknologi maklumat ini. Seperti yang kita sedia maklum, teknologi maklumat ini adalah seperti komputer dan alat teknologi yang lain untuk memudahkan pemasaran perniagaan kita. Memandangkan pengurus keuangan kita iaitu Cik Puan telah membentangkan dana yang diperlukan untuk komputer dan perabot lain, maka saya hanya akan membentangkan dana yang diperlukan bagi alat teknologi yang lainnya. Bila saya akan memulakan pembentangan saya, seperti yang kita ketahui pada masa moden ini, alat teknologi adalah alat yang memudahkan setiap pekerjaan untuk dilaksanakan. Hal ini kerana kita dapat memperkenalkan produk kita dengan mudah kepada orang ramai tanpa harus mengeluarkan tenaga fizikal yang banyak. Kita juga dapat menyimak bagi stok dan mendapat maklumat yang bekal dengan mudah. Selain itu, dengan menggunakan komputer atau alat teknologi maklumat lain akan memudahkan kaedah pembayaran tanpa tunai, supaya urus niaga akan menjadi lebih mudah dan menjadi masa. Seterusnya, alat teknologi ini juga mampu meningkatkan produktiviti pekerja kerana dapat menjimatkan waktu bekerja mereka dan juga dapat meningkatkan kecerdasan dari segi penyimpanan data mereka atau transaksi mereka. Oleh itu, saya akan membentangkan dana yang diperlukan oleh syarikat ini untuk teknologi maklumat. Pertama, saya memerlukan RM369 per tahun untuk aplikasi Microsoft yang menyimpan data-data perniagaan. Kedua, saya memerlukan RM3,000 Malaysia bagi 2 unit isi 4% untuk memudahkan pencetakan maklumat penting perniagaan. Dan sekali saya juga memerlukan RM17,500 untuk membuat kursus IT bagi 35 orang pekerja baru yang diperlukan oleh pengurus sumber manusia kita, yaitu Cik Balkis sebanyak 35 orang. Jumlah keseluruhan dana yang diperlukan dalam teknologi maklumat ialah sebanyak RM20,899. Saya berharap pengurus besar kita Cik Siti Zulaiha dapat meluluskan jumlah dana tersebut untuk kebaikan perniagaan ini dari aspek teknologi maklumat. Itu sahaja pembentangan dana yang diperlukan teknologi maklumat daripada saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Cik Nicole. Baiklah, jadi saya akan menyatakan dana-dana yang diperlukan oleh setiap pengurus seperti yang dibentangkan sebentar tadi. Pertama sekali, pengurus keuangan, dana yang diperlukan sebanyak RM402,030 bertujuan untuk bangunan ataupun premis cawangan baharu, kenderaan, iaitu van, set komputer termasuk CPU, tikus dan papan kunci. Fail pejabat, perabot termasuk almari, meja dan kursi dan peti simpanan pejabat.
Seterusnya, pengurus pengeluaran dana yang diperlukan sebanyak 150.000. Dana yang diperlukan bagi pengurus pemasaran pula ialah sebanyak 220.000. Selain itu, pengurus sumber manusia pula memerlukan dana sebanyak 122.000. Dan yang terakhir sekali, pengurus teknologi maklumat sebanyak 20.869 ringgit. Setelah menghitung jumlah keseluruhan dana yang diperlukan bagi semua pengurus ialah sebanyak 914.899 ringgit. Dan saya amat bersetuju dan akan meneruskan pembahagian dana ini. Daripada pembahagian dana ini juga terdapat sedikit baki daripada dana yang diperlukan, yaitu sebanyak 85.101 ringgit. Dengan adanya baki dana ini, kita boleh menggunakan baki dana ini untuk dana kecemasan ataupun dana ketidakpastian bagi projek kita yang seterusnya. Baiklah, sampai di sini sahaja mesyuarat kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua kerana sudah memberikan kerjasama dan komitmen yang tinggi sepanjang mesyuarat ini berlangsung. Sekian daripada saya, terima kasih.